Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqina wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Tuan Imam, tuan pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sekali lagi pada malam ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita, mengizinkan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ni Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya. Allah luangkan masa, Allah beri kekuatan, Allah ringankan kaki kita. Dapat sama-sama kita hadir, kita berada di surau ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita telah menunaikan satu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita mengharapkan semoga amal ibadah yang kita lakukan, salat yang telah kita dirikan, dengan zikir kita, tasbih, tahmid, takbir, dengan doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya akan menjadi amal-amal soleh yang akan memberatkan timbangan di hari akhirat kelak insya-Allah. Moga-moga apabila ditimbang amal-amal kita insya-Allah amalan itu berat mengatasi daripada dosa-dosa yang kita buat, maka insya-Allah kita hidup nanti di hari akhirat kelak dalam keadaan kehidupan itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka adapun kata Allah, orang-orang yang berat timbangannya ketika mana amal-amal itu diletak dalam mizan neraca Allah Subhanahu Wa Taala, ditimbang dan amal-amal soleh itu berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia hidup dalam keadaan kehidupan itu diredai dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah malam ni kebetulan saya juga free dan diminta untuk menggantikan mungkin ustaz yang tidak dapat hadir untuk menyampaikan kuliah pada malam ni. Yang kebetulan saya pagi tadi baru sampai daripada Penang. Hari ini ada mesyuarat Jabatan Pasti Pusat. Kerana saya yang tuan-tuan untuk sesi ini diamanahkan juga sebagai selain pada ketua pemudanya Negeri Pulau Pinang tuan-tuan, juga diamanahkan sebagai pengarah pasti peringkat negeri. Jadi pasti ini tuan-tuan pusat asuhan tunas-tunas Islam ni yang kita memastikan generasi Al-Quran terbentuk insya-Allah, anak-anak yang salihah ni hari ini tuan-tuan diterima oleh masyarakat. Dalam syuarat kita tadi angka-angka yang diberi, statistik yang telah kita buat di semua negeri-negeri tuan-tuan kan, untuk sesi 2014 ni peningkatan yang begitu ketara kan, di negeri Pulau Pinang sekalipun dan di negeri Pulau Pinang sendiri penambahan walaupun kita mensasarkan 6% kenaikan penambahan pelajar-pelajar baru untuk sesi ini, tapi tuan-tuan kenaikannya sampai 11%. Dan negeri Selangor ni antara yang ramailah 2,000 lebih penambahan pelajar baru. Alhamdulillah. Lebih daripada 1,700 pasti bertebaran di seluruh pelosok dunia, di seluruh pelosok negara kita hingga sampai ke Sabah dan Sarawak. Bahkan insya-Allah akan bukan saya di peringkat nasional, tapi di sana ada permintaan untuk pasti juga melebarkan cawangan dia di peringkat antarabangsa.
di peringkat apa dia international. Ada pelajar-pelajar luar negara, keluarga yang berada di sana berminat untuk mengambil silibus pengajian di peringkat prasekolah ini untuk anak-anak mereka juga mendapat didikan Islam, membentuk akhlak dan peribadi yang baik, peribadi yang mulia, ke arah menanam akidah yang mantap dalam jiwa anak-anak insya-Allah, supaya ketika mana mereka membesar nanti dengan akidah yang mantap, dengan ibadah yang lengkap, dengan akhlak yang sempurna insya-Allah, mereka benar-benar menghayati dan mereka benar-benar dapat mempertahankan Islam yang telah dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tadi pagi saya sampai sini, alhamdulillah kebetulan ada kekosongan. Jadi saya lari sekejap lah, beritahu pada pengarah nak lari sekejap, nak buat kuliah di seksyen 8. Dan saat lagi kena patah balik bermusyarakatnya tuan-tuan di KLIA. Ada satu hotel tu, saya tak ingat nama apa. Kan insya-Allah akan tolak balik ke sana. Semalam pun ada ceramah di Pulau Pinang, jadi dalam pukul 1:30 pagi tu saya nak bertolak, tapi tak larat sangat. Kemudian ambil kapal terbang lah, flight lah, mudah oleh kerana di KLIA tu mudah turun-turun tuan-tuan, kan, tak sampai 5 minit kan sampai di tempat mesyuarat. Dan insya-Allah akan bermalam di sana dan besok akan balik ke Pulau Pinang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ni Allah beri kelapangan masa dapat kita berada dalam majlis ilmu. Dan malam ni kita telah melangkah masuk malam yang pertama daripada bulan Rabiul Akhir. Setelah daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga, bulan sempena dengan kelahiran keputeraan yang besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun berlalu meninggalkan kita. Jadi malam ni tuan-tuan, kita melangkah masuk bulan baru, bulan yang keempat daripada takwim hijrah, takwim Islam, bulan Rabiul Akhir. Lepas ni kita akan berjumpa dengan Jamadil Ula, kemudian kita akan bertemu dengan Jamadil Akhirah, bulan yang ke-6, Rejab bulan yang ke-7, Sya'ban bulan yang ke-8, Ramadan bulan yang ke-9 insya-Allah. Makin hampir tuan-tuan. Saya pun kan dalam sibuk-sibuk tuan-tuan, tak ada perhati jadual sangat. Banyak dah di kalangan surau-surau masjid yang susun jadual minta untuk tazkirah Ramadan. Terkejut saya. Lama lagi kata. Dia kata tak lama dah ustaz. Kalau tak bagi ni selalat tak dapat dah. Kan ustaz untuk apa dia hadir. Saya kata insya-Allah kalau Allah Taala panjangkan umur, kita akan bertemu insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kita melangkah masuk malam Rabiul Awal. Malam Rabiul Akhir, malam yang pertama. Rabiul Awal telah pun meninggalkan kita. Bulan yang kita sambut bermula daripada 12 Rabiul Awal, hari sempena dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana masyarakat umat Islam dalam negara kita menyambut, memperingati sejarah kelahiran Rasulullah yang disebut dengan Maulid Rasul, keputeraan yang besar Nabi kita Muhammad SAW. Bagi acara yang kita buat bermula dengan perarakan tuan-tuan di peringkat nasional, di peringkat negeri-negeri, di peringkat daerah pun buat, sekolah-sekolah pun buat tuan-tuan, taman-taman, surau, semua buat. Nak sambut kelahiran, memperingati sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bergembiranya kita, seronok. Buat kenduri, buat ceramah, forum, diskusi dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat ketika mana lahirnya Nabi kita juga, semasa hari lahirnya Rasulullah, kesemua penduduk Mekah ni tuan-tuan bergembira, seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana kalau kita melihat di sana di antara nabi-nabi, ada yang kelahiran mereka tuan-tuan tidak disukai. Ada di antara nabi sebelum daripada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang kelahirannya dicemburui. Ada di antara mereka yang kelahirannya tuan-tuan ditakuti, digeruni. Ada di antara mereka tuan-tuan yang kelahirannya dicaci, dihina, dicerca, dimaki. Tidak berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf, kalau kita ambil contoh. Nabi Yusuf ni cicit kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan melalui dua orang isteri dia, Sarah melahirkan Ishak, dan Hajar, isteri yang kedua, melahirkan Ismail. Ishak lahirnya Yakub yang digelar dengan Israel, cucu kepada Nabi Ibrahim AS. Daripada Yakub tuan-tuan lahirnya Yusuf AS. Kelahiran Yusuf tuan-tuan dicemburui oleh abang-abang dia. Abang dia sendiri tak suka. Abang dia sendiri tuan-tuan, abang-abang dia tak senang hati dengan adiknya, dengan adik mereka Yusuf AS. Mereka cemburu, mereka iri hati. Apatah lagi apabila mereka melihat tuan-tuan ayahanda mereka Yakub seolah-olah memberi perhatian yang lebih kepada adik ni.
Senantiasa bersama-sama dengan adik, jaga adik tu dengan baik. Abang-abang dia ni ramai tuan-tuan, 11 orang. Abang-abang kepada Nabi Yusuf AS. Tu tak termasuk dengan adik dia, Bunyamin. Abang-abang dia tak suka, cemburu. Sehingga mereka merancang untuk memisahkan adik mereka, Yusuf yang masih kecil ni, dengan ayahanda mereka. Sehingga ke peringkat mereka merancang nak pisahkan, nak bunuh Nabi Yusuf AS. Buat perancangan tuan-tuan, susun bagi rapi, sehingga sampai pada hari yang telah mereka bersetuju tu, akhirnya mereka pergi berjumpa dengan ayah, beritahu kepada ayahanda mereka, Nabi Yaqub, wahai ayahanda, izinkan kami, hari ini kami nak pergi bersiar-siar, izinkan kami bawa adik kami Yusuf. Biar dia makan angin kat luar. Duduk dalam rumah saja. Kan? Kesian ayah duk kena tengok. Tak apa, kami ni, kan, abang-abang ni semua besar-besar belakang dah. Kami gagah. Biarkan Yusuf kami nak bawa bersama-sama dengan kami. Kami nak pergi makan angin, nak pergi bersiar-siar, nak pergi piknik. Lalu tuan-tuan, mereka minta, walaupun Yaqub berat untuk melepaskan anaknya Yusuf bersama-sama dengan abang-abang dia, sebab Yusuf tahu dah perangai, Yaqub tahu dah anak-anak dia ni, perangai abang-abang Yusuf ni. Nabi Yaqub tahu. Tapi bila didesak, diminta juga tuan-tuan, akhirnya Yaqub melepaskan anak dia Yaqub, anak dia Yusuf pergi bersama-sama dengan abang-abangnya. Mereka bawa Nabi Yusuf yang masih kecil. Bawa tuan-tuan sampai di satu tempat, kan, di padang pasir, mereka tanggalkan pakaian Yusuf dan mereka campak Nabi Yusuf AS masuk dalam perigi. Campak masuk dalam perigi. Memang nak bunuh. Ditinggalkan, dibiarkan. Balik ke rumah tuan-tuan, kan, nak sampai nak masuk dalam rumah tu, tahu dah mereka nak kena menghadap. Ayah mesti tanya mana adik, kan, menangis tuan-tuan. Menangis, berlakon. Ambil bawang tuan-tuan, tak di mata, bagi mengalir air mata, keluar air mata. Menangis. Air mata buaya tuan-tuan. Pergi terus berjumpa dengan ayahanda mereka. Mereka berkata, wahai ayah, maafkan kami. Wahai ayahanda, ketika mana kami leka bermain. Bila kami pergi bersiar-siar, kami leka bermain-main, seronok bermain ni, kami tinggalkan adik kami di mana? Ainda mata aina. Kami tinggalkan adik kami di tempat yang kami letak makanan. Bersama-sama dengan Yusuf. Ditinggalkan di tempat makanan mereka. Kami leka bermain. Di saat kami leka itulah, tiba-tiba katanya abang-abang ni, datang serigala. Fa'akalahu dhi'bu. Lalu Yusuf dimakan oleh serigala. Adik yang tak berdosa ni, wahai ayah. Adik yang tak boleh berjalan lagi ni, akhirnya dimakan oleh serigala. Kami pusing-pusing tengok-tengok. Bila kami sedap tengok, tak ada apa dah. Yang adanya pakaian Yusuf sahaja. Ditunjuk. Kalau ayah tak percaya ni, pakaian Yusuf AS. Yang berlumuran dengan darah yang mereka letak. Nabi Yaqub AS tak kata apa tuan-tuan. Tak kata apa lagi. Fasabrun jamil. Sabar itu lebih baik. Dia sabar. Tinggallah apa dia Yusuf yang dicampak masuk dalam perigi tuan-tuan. Walaupun abang-abang dia cemburu nak bunuh dia, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menghendaki Yusuf ini hidupnya panjang, dipanjangkan umur oleh Allah. Sehingga tuan-tuan, datangnya satu kafilah pedagang, berhenti di situ, nampak ada perigi, nak dapatkan air, diturunkan, dijatuhkan timba, baldi tuan-tuan, angkat naik. Rupa-rupa yang naik tu tuan-tuan, bukan air. Yang duduk dalam baldi itu seorang bayi lelaki yang sangat comel. Seorang bayi lelaki, Yusuf AS. Terkejut kafilah ni. Tengok kita dapat seorang bayi. Lalu tuan-tuan, mereka bawa Nabi Yusuf AS yang masih kecil tu, bawa pergi masuk ke negara Mesir. Bawa masuk ke negara Mesir. Masa tu Bani Israel belum lagi berada, belum lagi mendiami bumi Mesir. Dibawa Yusuf AS ke Mesir, dijual di pasar dalam negara Mesir. Dijual Nabi Yusuf AS. Tengok budak comel tuan-tuan. Ini boleh buat duit ni. Jual tuan-tuan. Pemerdagangan manusia ni bukan hanya berlaku di zaman kita hari ni. Zaman Nabi Yusuf pun dah berlaku dah tuan-tuan. Abang dia campak nak bunuh, dia ambil oleh pedagang, bawa pergi ke Mesir, jual. Takdir Allah dibeli oleh seorang pembesar Mesir, beli. Lalu Nabi Yusuf AS membesar, dijaga dengan begitu sempurna dalam rumah pembesar negara Mesir. Membesarlah Nabi Yusuf AS di bumi Mesir. Daripada seorang bayi lelaki yang comel, menjadi seorang remaja, anak muda yang hebat. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, tampan dia, handsome dia, kalah kita. Kalah tu imam kita. Tuan-tuan.
Handsome tak handsome ni tuan-tuan, Nabi Yusuf AS tengok cerita yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ketika mana dia difitnah, buat benda yang tak elok dengan ibu angkat dia, Zulaikha. Dan akhirnya apabila wanita-wanita, menteri-menteri ni pakat hina Zulaikha, apalah Zulaikha ni dengan anak angkat dia sendiri pun boleh tertarik, boleh berkenan. Mereka menghina. Zulaikha kata, tak apa, nanti aku nak tengok. Hampa tak pernah tengok kan Yusuf ni. Tuan-tuan dipanggil mari ke rumah isteri-isteri ni. Kat mari belakang lah tuan-tuan, isteri pembesar-besar ni. Nama Hindun pun ada, nama macam-macam mari tuan-tuan. Kan? Mari-mari Zulaikha bagi buah apple. Nah, ambil buah apple seorang sebiji. Kan? Kemudian diberi sebelah pisau. Kamu nak kupas kulit ke, nak potong ke? Tu pisau di tangan kamu. Makanlah apple. Di saat mereka pegang buah apple, tuan-tuan nak potong, nak kupas kulit dia. Ketika itulah tuan-tuan, Yusuf AS lalu tuan-tuan. Nabi Yusuf lalu. Semua tengok wajah Nabi Yusuf yang tampan, yang handsome ni tuan-tuan. Tak kata apa. Terdiam tuan-tuan. Tenganga mulut, meleleh yang liang. Kan? Tak terliok dah dengan buah apple ni. Duk tengok Yusuf. Handsome tak handsome sampai tak sedap tuan-tuan, tak sedap diri. Bukan potong, bukan kupas kulit, bukan potong buah apple, potong jari. Potong tangan tak terasa. Tu dia tuan-tuan. Nabi Yusuf AS yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia ilmu, dia mahir dalam mentadbirkan mimpi. Ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh takbir mimpi. Sehingga akhirnya dia berjaya membebaskan negara Mesir setelah dia dibebaskan daripada penjara tuan-tuan, daripada masalah masalah kebuluran makanan apabila diserang dengan kemarau 7 tahun. Tapi dia dah catu makanan, dah simpan dah tuan-tuan. Pandai. Dia mentadbirkan mimpi. Ada orang bermimpi. Begitu juga ketika mana dia berada dalam penjara. Dia tidak bersalah tapi akhirnya dihumban masuk dalam penjara. Dalam penjara tinggal dengan 2 orang lelaki yang bersama-sama dengan Nabi Yusuf. Pada suatu hari datang 2 orang lelaki ni tuan-tuan, beritahu kepada Nabi Yusuf AS, wahai Yusuf, kata dengan mereka, kami tengok kamu ni orang yang baik, cuba kamu takbirkan mimpi kami. Dua-dua ni mimpi tuan-tuan. Seorang mimpi dia sedang memerah anggur. Inni a'siru khamra, aku sedang memerah anggur, nak dijadikan apa dia? Arak. Khamra. Soalnya kata aku bermimpi, aku melihat di atas kepala aku ada roti. Datang burung, datangnya burung kan, memakan roti di atas kepala aku. Daga daripada tidur tuan-tuan, tak tahu mimpi ni memberi isyarat apa. Akhirnya pergi jumpa dengan Nabi Yusuf. Sebelum Yusuf mentadbirkan mimpi mereka, Nabi Yusuf seru mereka supaya beriman dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf sampaikan dakwah. Akhirnya Nabi Yusuf takbirkan mimpi kamu yang kamu kata kamu sedang melihat kamu sedang memerah istana, memerah arak dan istana, maknanya kamu akan dibebaskan, kan, dilepaskan daripada tuduhan dan kamu akan diambil bekerja semula dalam istana sebagai pelayan. Kamu pula akan didapati bersalah dan kamu akan dipenggal. Kepala kamu akan dipenggal. Jasad kamu akan disolid. Burung-burung yang akan datang memakan daging-daging kamu. Akhirnya ini berlaku tuan-tuan. Ini berlaku. Nabi Yusuf AS orang yang hebat dalam mentadbirkan mimpi. Di sana tuan-tuan, sebab mimpi ni ada ketikanya mimpi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada malaikat. Ada ketikanya mimpi itu daripada syaitan. Ada ketikanya mimpi itu tuan-tuan mainan tidur kita. Mimpi. Di sana ada orang yang hebat dalam mentadbirkan mimpi. Di kalangan tabi'in ada seorang ulama nama Ibnu Sirin yang hebat dalam mentadbirkan ilmu mimpi. Mentadbirkan mimpi tuan-tuan. Baik, yang saya nak sebut, kelahiran Yusuf AS dicemburui oleh abang-abang dia sampai ke peringkat tuan-tuan mereka nak bunuh dia. Dan akhirnya tinggallah Yusuf, membesarlah Yusuf dalam keadaan berjauhan dengan ayahandanya Nabi Yaqub AS. Di sana tuan-tuan kalau kita melihat kelahiran Nabi Musa AS. Nabi Musa juga kelahirannya tak sama sebagaimana kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang disambut oleh penduduk Mekah dengan penuh kegembiraan, seronok tuan-tuan. Tapi Nabi Musa AS, oleh kerana sebelum lahirnya Musa, Fir'aun ni tuan-tuan, dia telah bermimpi. Mimpi lagi. Dia bermimpi. Tidur tuan-tuan, mimpi tengok api keluar daripada rumah Bani Israel. Masuk ke semua rumah-rumah dalam negara Mesir. Sampai api tu masuk dalam istana dia, masuk dalam kamar, tempat tidur dia. Terkejut tuan-tuan. Berpeluh dia. Mimpi yang menakutkan. Lalu dia panggil ahli nujum dia. Datang ahli nujum, datang nujum 4 belalang tuan-tuan.
Kan? Firaun tanya, coba kamu takbirkan mimpi aku. Semalam aku bermimpi begini-begini. Lalu tuan-tuan ahli nujum dia beritahu, mimpi tuanku itu memberi isyarat, memberi makna bahawa kerajaan tuanku ni akan runtuh. Kuasa tuanku akan hilang. Akan diruntuhkan oleh seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel. Anak-anak Bani Israel yang lelaki itu dilahirkan pada tahun ini. Dia akan dilahirkan pada tahun ini. Firaun takut tuan-tuan, kerajaan dia akan jatuh, takut kuasa dia hilang tuan-tuan. Dia bertindak cepat. Dia mengarahkan supaya ke semua bayi-bayi lelaki di kalangan Bani Israel yang lahir pada tahun itu dibunuh. Pengawal-pengawal dia jalan masuk habis ke semua rumah-rumah Bani Israel. Kalau ada bayi lelaki tuan-tuan, diambil, dibunuh. Mak Nabi Musa yang sedang sarat mengandung tuan-tuan masa itu dalam keadaan takut. Bimbang. Kalau dia melahirkan anak lelaki, anak dia akan dibunuh. Dia melahirkan Nabi Musa ni tuan-tuan dalam keadaan takut, bimbang. Lahir dalam rumah dia, tak berani pergi beranak di hospital tuan-tuan. Pergi beranak, bersalin di hospital kerajaan, kena kerajaan Firaun masa tu. Kan? Ambil tangkap terus, tengok-tengok bayi lelaki. Bersalin tuan-tuan, senyap-senyap. Kalau anak tu menangis, cepat-cepat diberikan susu supaya jangan sampai tangisan itu didengari oleh pengawal-pengawal Firaun. Kata tu takut, tidur malam tak lena, makan tak lalu tuan-tuan, nak pastikan anak dia selamat. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, kamu kena buang, kamu kena hanyutkan anak kamu ni dalam sungai Nil. Letak dia dalam bakul, hanyutkan dalam sungai Nil. Dia akan selamat. Akhirnya tuan-tuan, Nabi Musa AS dihanyutkan. Dimasukkan dalam bakul, dihanyutkan oleh ibu dalam sungai Nil, dibawa oleh arus tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala nak tunjuk, Allah lebih berkuasa daripada Fir'aun. Walaupun Fir'aun merancang nak membunuh ke semua Bani Israel, nak memastikan kerajaan dia tidak jatuh tuan-tuan. Dia tetap berkuasa, tapi kuasa Allah lebih hebat. Allah Ta'ala nak tengok, Fir'aun, hang boleh buat ke tak boleh? Hang boleh bunuh ke? Kalau aku tak izin. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa ni tuan-tuan sampai depan istana Fir'aun. Bahkan diambil oleh permaisuri dia, dibawa masuk dalam istana. Bahkan dijadikan anak angkat kepada Fir'aun. Membesarnya Nabi Musa AS depan mata Fir'aun. Fir'aun tak mampu nak membunuh Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Allah yang memelihara Musa AS. Kelahiran Musa ditakuti tuan-tuan. Dan kalau kita melihat kepada kelahiran Nabi Isa AS. Tengok kelahiran Nabi Isa tuan-tuan. Dihina, dimaki, dicaci oleh kaum dia. Mak dia, Maryam AS, seorang perempuan yang suci. Gadis yang baik, wanita yang solehah. Maryam ni tuan-tuan. Ayah dia buat bilik. Tempatkan Maryam dalam bilik tersebut. Bilik khas yang orang tak boleh masuk. Mana lelaki tak boleh masuk. Untuk Maryam ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa beribadah kepada Allah. Ayah dijaga dengan baik. Sehinggalah tuan-tuan pada suatu hari datangnya Jibril AS. Menyampaikan berita gembira daripada Allah. Bahawa Maryam ni dia akan melahirkan seorang bayi lelaki. Daripada rahim dia akan lahirnya seorang bayi lelaki. Tuan-tuan, Maryam ni bukan berita tu berita yang mengembirakan, bahkan berita yang menakutkan dia. Berita yang mengejutkan. Sekarang Maryam tanya balik, bagaimana aku nak mengandung? Bagaimana aku boleh melahirkan seorang bayi? Sedangkan aku ni perempuan yang baik. Aku tak pernah dikahwini oleh mana-mana lelaki. Walam yamsasni bashar. Tak ada orang lelaki yang sentuh aku. Sentuh ni dengan mana kahwin. Aku tak pernah dikahwini oleh mana-mana lelaki. Walam aku baria, dan aku juga bukan perempuan yang jahat, bukan perempuan yang akhlaknya tidak baik, pelacur seumpamanya, menggadaikan maruah. Tidak. Aku pelihara kehormatan diri aku. Aku bukan perempuan yang jahat. Tidak ada lelaki yang pernah mengahwini aku. Jadi bagaimana aku nak melahirkan seorang bayi? Bagaimana aku boleh mengandung? Jibril AS menegaskan bahawa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Mudah je bagi Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah nak buat apa pun tuan-tuan. Maka akhirnya tuan-tuan, Maryam AS mendapati dirinya mengandung. Tak menikah pun tuan-tuan, tak pernah disentuh oleh mana lelaki pun, kan? Tiba-tiba dia mendapati dirinya mengandung. Perut dia makin membesar. Dia mula takut, dia mula bimbang. Masyarakat dia akan kata apa? Sehingga ketika mana dia sarat mengandung tuan-tuan, akhirnya dia terpaksa meninggalkan kampung dia. Keluar daripada kampung dia. Maka dia melahirkan Isa ni tuan-tuan
dalam keadaan tidak ditemani oleh sesiapa. Tok bidan pun tak ada, jururawat pun tak ada, doktor pun tak ada. Di bawah sepohon pokok kurma je, Maryam alaihissalam melahirkan Isa alaihissalam. Bawah sepohon pokok kurma je. Yang akhirnya tuan-tuan, lepas selesai dia bersalin, dia bawa Isa, dia dukung tuan-tuan, dia bawa anak dia balik semula ke perkampungan dia. Sampai di kampung tuan-tuan, orang ramai pekat mari keliling dia. Orang ramai semua pekat mari serbu tuan-tuan. Terkejut habis. Jadi berita yang menggemparkan. Pekat mari ambil gambar, tanya SMS, cepat-cepat cerita. Kan? Masuk dalam Facebook dan sebagainya. Habis tuan-tuan. Masuk dalam akhbar. Mereka tanya Maryam, wahai Maryam, kenapa kamu sanggup buat benda yang terkutuk? Bapa kamu, keluarga yang baik-baik. Tiba-tiba kenapa kamu berzina? Kenapa kamu buat benda yang terkutuk ini? Sehingga kamu melahirkan anak zina. Siapa bapa pada budak ini? Mereka menghina Nabi Isa alaihissalam. Mereka mencerca ibu dia Maryam, tuan-tuan. Mereka maki. Tapi mak kepada Nabi Isa, Maryam, dia tak kata apa-apa. Cuma dia beritahu kepada orang kampung dia, kepada kaum dia, inni nazartu lirrahmani shauma. Hari ini aku tak bercakap. Hari ini aku bernazar bahawa aku berpuasa. Puasa sini pada makna di sudut lughah bahasanya dengan makna tahan diri, tak bercakap. Inni nazartu lirrahmani shauma. Hari ini aku bernazar, aku tidak akan bercakap, kata Maryam. Kalau kamu nak tanya juga, fa asyarat ilaih, dia mengisyaratkan pada anak dia. Tanya anak ni. Lagi pening kaum dia tuan-tuan. Lagi marah. Perempuan ni Maryam ni nak suruh kita tanya anak dia hak masih kecil, hak baru dia lahirkan. Ingat kita ni gila. Ingat kita ni bodoh. Nak tanya budak yang tak boleh bercakap. Dia tuan-tuan makin marah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menuturkan lidah Nabi Isa bercakap dengan fasih. Isa menegaskan, inni abdullah. Isa kata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kamu jangan tahmah ibu aku. Kamu jangan hina ibu aku. Aku ini hamba Allah. Wa ataniyal kitab. Suatu hari nanti Allah akan menurunkan pada aku kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah akan angkat aku sebagai nabi. Tu dia tuan-tuan terkejut. Hak sakit jantung mati terus. Keras terus tuan-tuan. Budak yang baru dilahirkan, tak sampai seminggu, baru 2-3 hari tuan-tuan, boleh bercakap. Tengok-tengok terkejut habis, terdiam, tak kata apa. Isa bercakap tuan-tuan. Akhirnya ketika mana Isa lahir, mereka hina Isa, mereka cecah, mereka maki tuan-tuan. Tapi apabila Allah mengangkat Isa sebagai rasulnya dan ada di kalangan kaumnya, di kalangan Bani Israel yang beriman, mereka mula menyanjungi Nabi Isa alaihissalam. Mereka mula memuji Nabi Isa, puja sanjung, puji Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka lebih-lebih pula dalam pujian. Sehingga akhirnya mereka mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Puji sampai melampau-lampau ni tuan-tuan. Sehingga akhirnya kata dengan kaumnya, kata dengan Bani Israel, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Nasara, Isa itu adalah anak Tuhan. Sampai ke peringkat mereka syirik pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dicerca, dihina, dimaki. Tapi kalau kita melihat kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, tidak ada orang yang menghina Nabi semasa Nabi lahir. Tidak ada orang yang maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah dilahirkan oleh ibunya Aminah. Kesemua masyarakat penduduk kota Mekah bergembira, seronok. Lebih-lebih lagi kabilah Quraisy, sebab ini akan memberi kekuatan pada mereka. Ada bayi lelaki yang baru dilahirkan. Lebih-lebih lagi di kalangan kaum kerabat dia, adik-beradik dia, bapa-bapa saudara dia. Abu Talib seronok, Abu Lahab seronok, Abbas bergembira, Al-Harith, kesemua seronok, mak-mak saudara dia. Termasuklah Tok Wan dia, Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi. Bergembira, seronok semasa lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan masyarakat penduduk Mekah ni tuan-tuan, bangga dengan Nabi. Mereka berbangga dengan Nabi, mereka kagum. Mereka respect dengan Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad ni orang yang berakhlak mulia. Sebab mereka melihat Nabi ni membesar depan, di hadapan mata mereka tuan-tuan. Semenjak daripada Nabi kecil, kanak-kanak tuan-tuan meningkat kepada remaja, Nabi membesar, pemuda tuan-tuan. Mereka melihat akhlak Nabi, akhlak yang sempurna. Nabi ni Muhammad, orang yang berbudi pekerti. Tak ada pemuda Quraisy, tak ada pemuda Mekah yang boleh menandingi akhlak yang ada pada Muhammad. Muhammad orang yang senantiasa bercakap benar.
Muhammad orang yang amanah. Bahkan mereka kata Muhammad ni orang yang bijaksana. Diangkat sebagai hakim ketika Nabi berusia 35 tahun untuk menyelesaikan masalah mereka. Diselesaikan oleh Nabi dengan bijaksana. Mereka kata Muhammad ni orang yang cerdik. Tak ada dah orang lain yang boleh menandingi kehebatan yang ada pada Muhammad. Mereka puji, mereka sanjung tuan-tuan. Tapi pujian pemimpin Quraisy, pujian penduduk Mekah kepada Nabi, pujian bapa-bapa saudara Nabi kepada Nabi, tuan-tuan, tidak berpanjangan. Ingatkan panas sampai ke petang, hujan di tengah hari, tuan-tuan. Ketika mana Nabi diangkat oleh Allah sebagai utusannya yang terakhir. Demi untuk menyelamatkan mereka, tuan-tuan, daripada azab api neraka Allah. Di saat Nabi mengajak mereka supaya mereka beriman, tuan-tuan, di saat itulah kita menyaksikan bagaimana Nabi dihina. Di saat itulah, tuan-tuan, orang yang dulunya berbangga dengan Nabi membenci Rasulullah SAW. Mencerca Rasulullah. Orang yang dulunya kagum dengan Nabi, tuan-tuan, mereka lah yang marah. Mereka lah yang menghalang usaha dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang dulunya kata Muhammad ni cerdik, Muhammad ni hebat. Orang itulah, tuan-tuan, akhirnya berkata innahu lamajnun. Sesungguhnya Muhammad hari ini dia gila. Muhammad gila, tuan-tuan. Lontaran kalimah yang tidak baik dilontarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi gila, tuan-tuan. Nabi nak ajak kepada kebenaran. Nabi nak ajak mereka supaya mereka keluar daripada kegelapan kufur kepada cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak menyelamatkan mereka daripada azab yang pedih. Nak menyelamatkan mereka, nak ajak mereka supaya mereka beriman dengan hari akhirat. Oleh kerana mereka tak percaya kepada kehidupan selepas daripada kematian. Mereka telah meninggalkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Mereka telah meninggalkan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ismail AS. Mereka sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tumpu pada kehidupan atas dunia ni semata-mata, tuan-tuan, sehingga sampai ke peringkat mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka dah tak percaya dah dengan kehidupan selepas daripada kematian, tuan-tuan. Ketika mana Nabi ajak mereka, marilah kita beriman dengan Allah. Kita sembah Allah. Yakinlah bahawa kehidupan kita atas dunia ini sementara. Kita akan dihidupkan semula oleh Allah di hari akhirat kelak. Kita akan diadili, akan disoal. Orang yang beriman dengan Allah, dia masuk dalam syurga. Yang kufur dengan Allah, dia masuk dalam neraka. Mereka tak beriman dengan hari akhirat. Berhujah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berdebat, tuan-tuan. Mereka soal Nabi. Wahai Muhammad, a idza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'utsun. Wahai Muhammad, bila kami mati, a idza mitna wa kunna turaban wa izama, bila kami mati, jasad kami ni bertukar, tulang belulang semua hancur, daging semua hancur, bertukar menjadi tanah. A inna lamab'utsun, adakah kami akan dihidupkan semula? Mereka tak boleh nak fikir dengan akal. Oleh kerana mereka melihat kematian yang berlaku, tuan-tuan, sama ada manusia di zaman itu ke binatang ke, bila mati ditanam, tuan-tuan, hancur habis. Tulang belulang, jasad, isi-isi semua bertukar menjadi tanah, tuan-tuan. Maka mereka berkata kepada Nabi, bila Nabi mengajak mereka supaya mereka beriman dengan hari akhirat, mereka kata aiza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'utsun. Bagaimana pula kami akan dihidupkan oleh Allah selepas jasad kami hancur semua berkecai? Awa abaunal awwalun. Tak apa lagi kami, tapi bagaimana dengan datuk nenek moyang kami yang kubur pun dah tak tahu dah, tak ada kesan langsung. Habis ke semua, tulang belulang tak nampak dah, tak ada apa dah. Bagaimana dengan datuk nenek moyang kami dulu? Adakah mereka juga akan dihidupkan oleh Allah? Ini soalan pemimpin Quraisy, soalan orang-orang musyrikin Makkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Taala memerintah kepada Nabi supaya Nabi menjawab, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, generasi yang terawal, generasi yang terdahulu sebelum daripada kamu hidup. Innal awwalin wal akhirin, dan generasi yang terkemudian, generasi yang datang selepas daripada kamu mati. Kesemuanya kata Allah, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, kesemuanya Allah akan himpunkan pada satu tempat, Allah akan hidupkan pada satu masa yang sememangnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah minta pada Nabi kita supaya Nabi kita jawab, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, bila kita melihat kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita melihat juga
masyarakat kita mengadakan sambutan seronok bergembira dengan bulan kelahiran Nabi SAW. Maka tuan-tuan, janganlah sambutan yang kita buat, kegembiraan kita dengan Nabi, kita berbangga dengan Nabi ini sebagaimana sambutan yang dibuat oleh musyrikin Quraisy. Dengan sama sebagaimana sambutan yang dibuat oleh orang-orang Arab Mekah ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bila Nabi bawa Islam, ajak mereka kepada Islam, ajak mereka beriman dengan Allah, ajak mereka berpegang dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menolak Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada makna tuan-tuan kalau kita bergembira hanya sekadar kita bergembira dengan lahirnya Nabi, tetapi kita tidak mengambil Islam, tidak berpegang pada syariat Islam, tidak beramal dengan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada apa-apa erti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita mesti menghayati, bahkan kita mesti mengambil segala usaha yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mewarisi perjuangan dakwah yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai tanda kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, para sahabat sangat kasih kepada Nabi. Para sahabat tuan-tuan sangat mencintai Rasulullah SAW. Banyak kita, kalau kita nak baca kisah-kisah bagaimana sahabat sanggup mengorbankan diri mereka, sanggup merelakan mereka mati, sanggup jasad mereka dipukul, disiksa asalkan Nabi selamat, demi untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Seorang sahabat Ansar, ketika mana dia berada dalam majlis Nabi SAW di sebelah pagi, selepas daripada Nabi selesai menunaikan solat subuh, bila Nabi memandang kepada wajah-wajah para sahabat tuan-tuan, Nabi nak mengadakan majlis, nak duduk dengan mereka, tiba-tiba Nabi melihat ada seorang lelaki Ansar yang mata dia merah tuan-tuan. Mata dia merah, wajah dia nampak tak ceria, wajah dia tak berseri. Lalu Nabi SAW tanya, "Ya fulan, mali araka hazinan?" Wahai sahabat aku, wahai si fulan, kenapa pada pagi ini kamu bangun daripada tidur, kamu solat subuh bersama-sama dengan aku, kenapa pada hari ini, pada pagi ini aku melihat kamu sangat sedih? Mali araka hazinan, kenapa aku tengok kamu sedih, kata Nabi. Sahabat Ansar ini menjawab di hadapan Nabi SAW. Dia kata, "Syai'un fakkartuhu." Wahai Rasulullah, ada sesuatu benda yang aku tengah duk fikir. Ada sesuatu yang sedang aku fikirkan. Tu tuan-tuan, Nabi tanya balik kepada sahabat Ansar dia, "Ma huwa?" Apa perkara yang sedang kamu fikirkan itu? Rupa-rupanya lelaki Ansar ni tadi tuan-tuan, dia tak boleh tidur di waktu malam, dia tak lena. Bila dia balik ke rumah dia nak tidur tuan-tuan, dia duk fikir suatu benda. Dia fikir satu perkara. Apa dia? Dia fikir ketika mana di atas dunia ni, masa dia hidup tuan-tuan, oleh kerana dia telah diberi nikmat oleh Allah, dia sempat bersama-sama dengan Nabi, dia melihat wajah mulia Rasulullah, dia semayang di belakang Rasulullah, dia duduk dalam majlis Rasulullah SAW. Kemana Nabi pergi, dia akan bersama-sama dengan Nabi. Tapi dia fikir tuan-tuan, kalau dia mati, Rasulullah mati, di hari akhirat kelak, bila Allah Ta'ala bangkitkan dia, Allah Ta'ala hidupkan semua manusia, maqam Nabi ni tinggi, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah dia boleh lagi bersama dengan Nabi? Duk fikir soalan ni, duk tertanya-tanya, boleh tak hari akhirat kelak dia bersama dengan Nabi? Tu dia tuan-tuan, sampai tak lena tidur. Tidur pun tak lena. Berjam celik tuan-tuan. Kita tak lena tuan-tuan, duk tunggu nak tengok bola sepak jam 3 pagi. Kan? Tak lena sungguh. Tak boleh duduk ni. Bangun tengok juga. Kan? Bangun tuan-tuan. Sahabat Ansar ni tak lena sebab apa? Sebab dia duk fikir, adakah di hari akhirat kelak dia dapat lagi bersama dengan Nabi sebagaimana Allah beri peluang atas dunia ni dia bersama dengan Nabi. Tuan-tuan, bila dia beritahu begitu di hadapan Rasulullah SAW, bila Nabi tanya, "Apa kamu fikirkan?" Dia sebut, dia cerita demikian, Nabi tak boleh nak jawab. Lalu Nabi bangun, meninggalkan para sahabat. Meninggalkan para sahabat. Allah Ta'ala tidak membiarkan soalan ini terus bermain di fikiran sahabat tadi. Allah turunkan ayat. Ayat ini tuan-tuan bukan saja mengembirakan sahabat Ansar tersebut, tapi mengembirakan seluruh para sahabat, mengembirakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi menegaskan, dengan Allah Ta'ala menegaskan melalui wahyunya yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para sahabat. Ayat yang Allah rakamkan dalam surah An-Nisa, ayat 159 kalau tak salah saya, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah telah menjawab
Dengan Allah menegaskan wa may yuti'illaha war rasul, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Tak kiralah sama ada dia Melayu ke, dia Arab ke, Pakistan ke, bangsa apa sekalipun, dia sahabat ke, dia tabi'in ke, tabi'in ke, siapa dia sahaja, lelaki ke perempuan. Syarat dia taat pada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul, dan sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menegaskan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka orang ini, golongan yang taat pada Allah dan Rasul masa hidup, mereka akan bersama-sama dengan golongan minan nabiyyin, bersama-sama dengan seluruh para anbiya. Maknanya orang yang taat pada Allah dan Rasul ni tuan-tuan, kalau kita taat pada Allah dan Rasul, bukan hanya sekadar di hari akhirat kelak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sahaja, bahkan bertemu dengan seluruh para nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dapat melihat wajah Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan boleh berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, ini kan Nabi Yusuf yang Ustaz cerita handsome, memang handsome sungguh. Kita tengok kulit dia dengan kulit Nabi Yusuf, tuan-tuan. Kan? Ui, kalah. Tuan-tuan boleh berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam, ayah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang memerintah dunia, tuan-tuan. Yang boleh yang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dia boleh menundukkan jin. Jin pun, tuan-tuan, berada di bawah arahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Boleh mengarahkan awan, memberi arahan per awan. Hebat Sulaiman, ayah dia Nabi Daud alaihissalam, yang berjaya membunuh Jalut ketika mana berperangnya Bani Israel yang dipimpin oleh Talut menentang Jalut, raja yang zalim. Nabi Daud alaihissalam boleh membunuh Jalut, ayah kepada Nabi Sulaiman, yang suaranya merdu, tuan-tuan. Nabi Daud ni hebat, dia suara pula sedap. Kan? Suara dia sedap, tuan-tuan. Baca kitab Zabur, burung terbang pun berhenti. Kalau kita tengok dalam kitab Qisul Anbiya, baca Zabur, tuan-tuan, burung terbang pun dengar suara Nabi Daud ni, tuan-tuan, berhenti. Kita menyanyi dalam bilik air sebelum nak pergi kerja, tuan-tuan, burung ada kat tepi bilik air lari jauh-jauh, tuan-tuan. Kan, memekak je kata dengan burung ni. Suara kan tak sedap langsung. Nabi Daud alaihissalam. Tuan-tuan boleh berjumpa dengan Nabi Isa yang dilahirkan oleh ibu dia tanpa bapa. Tuan-tuan boleh berjumpa dengan Nabi Yahya yang dibunuh kerana nak memperjuangkan agama Allah, mengajak kaumnya supaya beriman. Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang digergaji kepala. Orang yang taat pada Allah dan Rasul atas dunia ni, tuan-tuan, Allah kata dia akan bersama-sama dengan seluruh para anbiya minan nabiyyin was-siddiqin. Dia juga akan bersama dengan golongan siddiqin wasyuhada. Bahkan orang yang taat pada Allah dan Rasul atas dunia ni, tuan-tuan, boleh bertemu, boleh bersama-sama dengan seluruh syuhada. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah. Di kalangan umat yang terdahulu dan juga di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penghulu syuhada bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan boleh tengok, oh ini dia Hamzah yang hebat, yang disebut sebagai singa Allah dan juga singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelaran yang diberi kepada Hamzah, pak saudara Nabi. Bayangkan, tuan-tuan, umur dah dekat 60 tahun, dalam perang Badar boleh membunuh beberapa orang di kalangan pemimpin Quraisy, yang akhirnya dia dibunuh syahid di medan Uhud. Kita umur 45 tak larat dah, nak main ke masjid pun tak larat dah, tuan-tuan. Kan? Umur 50 lagi teruk. Kan? Pagi-pagi tak boleh mari dah. Macam-macam alasan. Kerap kencing lah, tidur malam tak lena lah. Kan? Urat-urat kenuk habis. Dia, tuan-tuan. Tapi Hamzah, bayangkan, umur hampir 60 tahun. Dia bapa saudara pada Nabi masa perang Uhud ni, tuan-tuan. Umur Nabi masa perang Uhud tahun yang 3 tu, umur Rasulullah, tuan-tuan, 56 tahun. Tu berperang di medan Uhud. Kita berapa kali kita berperang untuk agama Allah. Berapa kali kita berada di medan perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Nabi, tuan-tuan, yang kita bangga, yang kita kagum, yang kita sambut kelahiran dia, kita berbangga dengan lahirnya Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan, dalam tempoh 10 tahun setelah berlakunya hijrah Nabi kita Muhammad ke Madinah, daripada tahun yang kedua berlakunya peperangan Badar sehingga tahun yang ke-9, peperangan terakhir yang Nabi turut serta, perang Tabuk, tuan-tuan. Dalam tempoh 10 tahun ini, tuan-tuan, 26 peperangan yang turut disertai oleh Nabi kita Muhammad SAW. 26 peperangan, tuan-tuan. Hebat.
Kita nak berjuang, tuan-tuan nak bersama-sama dengan jemaah Islam pun tak berani dah, takut dah. Nak tinggal rumah sehari 2 hari untuk Islam. Untuk perjuangan Islam pun, tuan-tuan, tak berani dah, masa tak ada dah. Nabi kita, tengok tuan-tuan. Yang Nabi amat sayang pada umat dia. Maka Allah memberi jaminan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan bersama dengan para anbiya, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para syuhada dan juga bersama dengan orang-orang yang beramal soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Kita nak supaya kita menjadi umat Nabi yang senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan amal ibadah kita. Kita nak supaya kita ni dipilih oleh Allah menjadi orang yang imannya sangat hebat, sangat kagum. Dikagumi oleh seluruh makhluk Allah, termasuk para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kita dipilih oleh Allah di kalangan orang yang memiliki iman yang hebat. Sebagaimana pernah Nabi sebut di hadapan para sahabat. Nabi tanya kepada para sahabat, tuan-tuan. Nabi kata, Man a'jabun nasi, man a'jabu khalqan imanan. Nabi kata, siapakah di kalangan makhluk Allah golongan yang hebat iman dia? Yang iman dia sangat kental, iman dia sangat hebat. Pelik kepada iman dia. Imannya sangat luar biasa, kata Nabi. Siapakah di kalangan makhluk Allah yang imannya sangat luar biasa? Lalu bila soalan ini dilontarkan oleh Nabi kepada para sahabat, tuan-tuan, ada di antara para sahabat kata, di antara makhluk Allah yang imannya boleh dikatakan luar biasa ni, tentulah humul malaika. Tentulah mereka itu malaikat-malaikat Allah. Sebab mereka senantiasa beribadah kepada Allah, tak pernah engkar, tak pernah mengingkari perintah Allah. Lalu Nabi kata, bukan makhluk yang luar biasa imannya itu malaikat. Sebab malaikat ini sememangnya Allah Ta'ala ciptakan mereka, kan? Dan Allah Ta'ala ciptakan mereka dengan akal yang Allah Ta'ala buang nafsu. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, bukan malaikat. Lalu bila Nabi kata bukan malaikat, ada di antara para sahabat kata, kalau bukan malaikat, tentulah minan nabiyyin, di kalangan para nabi-nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tidak. Makhluk yang imannya luar biasa bukan juga di kalangan para nabi-nabi. Sebab para nabi ini mereka adalah merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih dan Allah pelihara. Maksumnya mereka daripada melakukan maksiat kepada Allah. Bila Nabi kata bukan, maka ada di antara para sahabat kata, kalau bukan malaikat, kalau bukan para anbiya, nahnu ashabuka ya Rasulullah, tentulah kami sahabat-sahabat kepada engkau. Kami beriman dengan risalah Islam yang kamu bawa. Kami berjuang bersama-sama engkau ya Rasulullah. Tentulah kami yang kamu maksudkan. Nabi kata kamu juga bukan. Kamu juga bukan makhluk yang aku sebut yang memiliki iman yang luar biasa ni, bukan kamu para sahabat aku, wahai para sahabat aku. Nabi kata tidak. Habis itu siapa dia, tuan-tuan? Orang yang memiliki iman yang luar biasa, makhluk Allah Ta'ala yang memiliki iman yang luar biasa. Nabi kata, humul ladina ja'u min ba'di. Mereka itu ialah golongan manusia-manusia yang datang selepas daripada aku wafat. Umat aku. Mereka tak pernah melihat aku, tak pernah solat di belakang aku, tak pernah bersama-sama dalam majlis aku, tak pernah berperang bersama-sama aku. Tetapi mereka datang selepas daripada aku wafat, tetapi mereka beriman dengan Islam yang aku bawa. Mereka yakin dengan Al-Quran yang aku tinggalkan. Dan mereka berperang untuk menegakkan agama Allah sebagaimana perjuangan yang telah aku lalui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makhluk yang paling hebat, yang luar biasa imannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebab itulah, tuan-tuan, kita sangat mengharapkan insya-Allah kita di kalangan hamba Allah, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa insya-Allah. Dengan kita mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita benar-benar kasih pada Nabi, tuan-tuan, marilah kita kembali balik pada Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menghayati ajaran Islam, kalau kita tidak mempraktikkan syariat Islam, tuan-tuan, andai kata Nabi hidup di zaman kita ni, menangis Rasulullah, tuan-tuan. Menangis tengok keadaan kita. Menangis dengan umat dia, tuan-tuan, yang telah terpesong jauh, yang telah meninggalkan, mengabaikan kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggalkan syariat yang telah ditinggalkan oleh Nabi, yang tidak yakin dengan Islam, yang sanggup menjual Islam. Sedangkan Nabi ni demi Islam, tuan-tuan, Nabi sanggup dipulau, Nabi sanggup dimaki demi kerana agama Allah, Nabi sanggup dicerca demi kerana agama Allah, Nabi sanggup dipulau oleh kaum kerabat dia, adik-beradik dia.
diusir ke kampung halaman dia. Dia sanggup kerana Islam, tuan-tuan. Mempertahankan Islam. Bahkan kira mana Nabi ditawarkan dengan jawatan-jawatan yang penting pun, tuan-tuan, Nabi tolak. Kenapa? Kerana Islam. Bukan kerana nak sedikit haban dunia. Kalau Nabi nak dunia, tuan-tuan, bila-bila masa dia boleh dapat. Ketika mana dia menyampaikan Islam di kota Mekah, tuan-tuan, pemimpin Quraisy dah habis dah cara nak menghalang Nabi, nak sekat Nabi. Usaha mereka gagal. Akhirnya mereka cuba nak berkompromi dengan Rasulullah, tuan-tuan, nak berbaik. Mereka buat tawaran kepada Nabi. Wahai Muhammad, pergi jumpa dengan bapa saudara Nabi Abu Talib. Wahai Abu Talib, beritahu pada anak saudara kamu, Muhammad, apa yang dia nak. Apa tujuan. Apa matlamat dia. Dia bawa Islam, bawa agama yang memecah belahkan masyarakat kita ni. Tolong tanya dia, kalau dia nak menjadi raja, kami sanggup angkat dia sebagai raja, pemimpin Quraisy. Kami sanggup ni. Pakat letak jawatan habis, Muhammad masuk. Kan? Bertanding. Kami sanggup. Kalau dia nak jadi raja. Kalau dia nak harta benda, kami sanggup kumpul harta benda. Pakat bagi tuan-tuan kumpul, dia menjadi orang yang paling berharta, orang yang paling kaya di kalangan kita. Kami sanggup. Tujuan dia nak cari perempuan-perempuan yang cantik. Mungkin oleh kerana dia berkahwin dengan janda, nak cari perempuan yang cantik, maka kami sanggup cari gadis-gadis kota Mekah ni, buat pertandingan ratu cantik, cari mana yang paling cantik, beri pada Muhammad. Ini tawaran-tawaran, tuan-tuan, tawaran dunia yang diberi pada Nabi. Bila Nabi balik, dipanggil oleh bapa saudara dia, Abu Talib. Abu Talib tawarkan cerita apa yang diminta oleh pemimpin Quraisy. Nabi bersedih di depan pak saudara dia, tapi Nabi menegaskan, ya ammi, wallahi, wahai pak saudaraku, demi Allah, la wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Demi Allah, wahai pak saudaraku, kalau mereka boleh, bukan saja bagi jawatan-jawatan itu, tapi kalau mereka boleh mengambil matahari, letak di bahu kanan aku, mereka boleh ambil bulan, letak di bahu kiri aku, supaya aku tinggalkan Islam ini, ma taraktuhu abada. Sama sekali aku tidak akan tinggalkan Islam, tidak akan tinggalkan punya Islam, sama ada aku diberi kemenangan kerana Islam ataupun aku binasa kerana Islam yang aku bawa. Ini penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kena tengok. Andai kata Nabi hidup hari ini, tengok keadaan kita, tuan-tuan, tolak Islam, tak yakin dengan syariat Islam, tak beramal, tak menghayati ajaran yang telah dibawa oleh Nabi, tuan-tuan, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silap-silap dia tidak mengaku kita sebagai umat dia. Silap-silap, tuan-tuan, dia tidak akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Silap-silap, tuan-tuan, kita tidak layak untuk minum kolam Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tuan-tuan, Nabi dah beri peringatan, disebut dalam hadis. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Mustika Hadis pun ada. Bab kolam Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada umat, yang Allah Taala anugerahkan kepada Nabi untuk diminum oleh umat baginda. Nabi berbangga, Nabi seronok bila umat dia datang minum air kolam Kausar dia. Di hari akhirat kelak, tuan-tuan. Tiba-tiba di sana ada sebahagian umat dia dihalang oleh malaikat. Nabi sedih. Nabi tanya kepada Allah, ya Rabb, ay Rabb min ummati. Ya Allah, kenapa mereka dihalang sedangkan mereka umat aku? Nabi kata dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Wahai Muhammad, mereka bukan umat kamu. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas daripada kamu wafat. Mereka ini telah meninggalkan Islam. Tumit-tumit mereka, kaki-kaki mereka berpaling setelah daripada kamu wafat. Wa man yanqalib ala aqibaih falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Siapa-siapa yang tumit-tumit dia, kaki-kaki dia berpaling daripada Islam, meninggalkan Islam, sedikit pun dia tidak memberi mudarat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan yang telah diberi oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, tuan-tuan, kalau benar-benar kita kasih pada Nabi kita Muhammad sallam, marilah insya-Allah kita berazam untuk kita kembali balik pada Islam. Kita didik anak-anak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba kita fikir, cuba kita tengok, tuan-tuan, suluh balik kehidupan kita. Pernah tak kita ajar anak kita, ini Muhammad, ini Rasulullah, insan yang mulia, insan yang sanggup korbankan apa sahaja demi untuk umat dia. Nak mati pun masih menyebut ummati, ummati, umat aku, umat aku. Pernah tak kita ajar, pernah tak kita baca sejarah perjuangan Nabi kepada anak-anak kita, supaya anak kita juga berbangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang, tuan-tuan, anak kita ajar dengan benda lain. Anak-anak kita lebih kenal pemain-pemain bola sepak, lebih kenal apa dia Ultraman, Batman, tuan-tuan.
daripada kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari sebut benda-benda yang lain daripada mereka menyebut dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan berakhirnya bulan Rabiul Awal ini, kita berada dalam bulan Rabiul Akhir, insya-Allah bulan apa sekalipun, yang penting kita akan tetap berpegang teguh dengan Islam insya-Allah, dan kita memohon kepada Allah, moga-moga Allah Taala letakkan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umat kamu, kalau mereka mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Ikut aku. Ikutlah syariat Islam yang aku bawa. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, insya-Allah kita akan terus istiqamah dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar itulah saya sampaikan pada malam ni, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Marilah kita berdoa, moga-moga insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah untuk kita hidup dalam keadaan kita beriman dengan Allah, mati dalam keadaan kita beriman insya-Allah, dan kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bersama dengan Nabi untuk melangkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ربنا زدنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أمورنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini ya Allah, sekali lagi kami mengangkat tangan yang penuh dengan dosa dan noda ini ya Allah, memohon keampunan-Mu. Engkau ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil ya Allah. Engkau ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah, sama ada mereka telah meninggalkan kami ataupun masih bersama-sama dengan kami ya Allah. Engkau ampunkanlah segala dosa anak-anak, isteri-isteri kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah merupakan hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami memohon padamu, Engkau berikanlah kekuatan kepada kami. Kuatkanlah kami ya Allah untuk kami melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan segala larangan-larangan-Mu ya Allah, menjauhi maksiat yang dimurkai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hati kami ini terlalu keras ya Allah. Kami meninggalkan ajaran Islam dan kami tidak yakin dengan syariat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau lembutkanlah hati kami ya Allah agar kami kembali balik kepada Islam ya Allah. Lembutkanlah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, dan lembutkanlah hati kami dengan cahaya kitab suci-Mu Al-Quran ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kehidupan yang baik ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam kebaikan, murahkanlah rezeki kami ya Allah, dan jadikan rezeki itu rezeki yang diberi keberkatan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau golongkan kami di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bersama dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di hari akhirat kelak ya Allah. Ketika mana kami tidak diberi peluang ya Allah untuk bersama dengan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini ya Allah. Ketika mana kami tidak diberi peluang untuk menjadi sahabat baginda ya Allah. Ketika mana kami tidak diberi peluang untuk solat di belakang baginda ya Allah, maka engkau pilihkanlah kami dan Engkau berilah peluang kepada kami untuk kami bersama dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum